Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid semua, untuk kelas hari ini Ustaz minta maaf tidak dapat melakukan kelas secara online ataupun Zoom. Yang mana kelas hari ini Ustaz ganti dengan menghantar video yang berkaitan dengan tajuk yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu dalam buku teks akhlak muka surat 8 hingga 10 dalam tajuk Budi Pekerti Mulia. Okey, murid-murid semua, Ustaz harap murid-murid boleh buka buku teks untuk kita belajar bersama-sama. Okey, ambil buku teks dan buka. Okey, dah buka dah buku teks. Okey, cuba lihat pada muka surat 8, yang mana dalam muka surat 8 tersebut, apa yang Ustaz garis ni adalah pengertian dan dalil budi pekerti. Okey, untuk muka surat 8 ni adalah pengertian dan juga dalil budi pekerti. Apakah yang dimaksudkan dengan budi pekerti? Budi pekerti ialah tingkah laku yang baik dihiasi dengan sifat mahmudah dan dijauhi daripada sifat majmumah. Okey, untuk sifat mahmudah ini bermaksud sifat yang terpuji, dan manakala untuk sifat majmumah ini bermaksud sifat yang tercela. Okey, boleh faham? Okey, kalau Ustaz tanya apakah maksud budi pekerti, murid-murid boleh jawab, budi pekerti mulia ialah tingkah laku yang baik dihiasi dengan sifat mahmudah serta dijauhi daripada sifat majmumah. Okey. So, jadi dekat bawah ini merupakan dalil budi pekerti yang mana daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan kerana untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey, murid-murid, dekat dalam hadis ini yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diutus dekat muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi, perlulah kita mengambil contoh dan tauladan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada gaya hidup Nabi, gaya percakapan Nabi, gaya pergaulan Nabi, maka perlulah kita mengambil contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nabi Muhammad diutus dekat muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Okey, jelas? Faham? Okey, cuba lihat pada muka surat 9 pula. Untuk muka surat 9 ini adalah contoh budi pekerti mulia. Okey, apakah contoh budi pekerti mulia? Yang pertama adalah amanah. Okey, yang pertama adalah amanah, yakni bertanggungjawab. Sebagai contoh, Ustaz lantik Hasan sebagai ketua kelas, maka Hasan mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kelas daripada bising, daripada kotor. Dan apabila Ustaz kata ke Hasan, Hasan, tolong ambil nama murid yang bising dan hantar kepada Ustaz, maka Hasan bertanggungjawab untuk mencatat nama murid-murid yang bising. Hatta kawan dia sekalipun yang bising, dia perlu catat. Kerana apa? Ustaz dah bagi amanah dekat Hasan, Ustaz dah bagi tanggungjawab dekat Hasan. Okey, boleh faham? Okey, contoh yang kedua adalah jujur. Okey, jujur. Sebagai contoh Ustaz ambil, okey, Naim hafal surah apa? Contoh, Naim hafal surah Al-Baqarah. Okey, bagus Naim. Cuba baca tanpa melihat Al-Quran. Okey, Naim baca surah Al-Baqarah tersebut tanpa melihat Al-Quran. Maksudnya Naim seorang yang jujur. Tapi apabila Ustaz kata jangan lihat Al-Quran,
tapi Naim melihat Al-Quran juga, tengok Quran juga, maka Naim bukanlah seorang yang jujur, tapi Naim telah menipu dirinya sendiri. Itu sebagai contoh. Dan contoh yang ketiga Ustaz nak ambil adalah kasih sayang. Okey. Contoh yang ketiga Ustaz ambil adalah kasih sayang. Yang mana contoh budi pekerti kasih sayang ialah seperti mana awak yang berada di dalam kelas, yang mana awak saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Awak saling ingat mengingati satu sama lain. Awak saling bekerja sama satu sama lain. Kerana apa? Awak sayang kawan awak supaya tidak didenda oleh ustaz ataupun ustazah. Okey, jelas, faham? Dan seterusnya, untuk contoh yang lain ni, Ustaz harap murid-murid akan baca. Okey, kita lihat pada muka surat seterusnya, dalam muka surat 10. Okey, untuk muka surat 10 ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri budi pekerti mulia. Okey, antara ciri-ciri budi pekerti mulia, yang pertama ialah yang Ustaz ambil adalah menepati masa. Okey, menepati masa. Sebagai contoh, Ustaz kata, okey, dalam pukul 10 pagi pada hari Selasa, Ustaz nak murid-murid dah hantar semua kerja ataupun datang masuk kelas. Okey, so jadi tepat jam 10 pagi tu murid-murid semua dah ada dalam kelas. Tidak ada pun yang lambat. Okey, kalau murid datang dengan tepat waktu, maksudnya murid-murid seorang yang menepati masa. Okey. Dan yang kedua yang Ustaz nak ambil dekat sini adalah bersikap baik. Okey, sebagai contoh, murid-murid dalam kelas bersikap baik sesama sendiri. Contoh, ada seorang kawan kita ambil contoh, Imran. Imran tak ada pemadam. Lalu, Naim memberi pinjam dekat Imran. Maksudnya dekat situ, Naim bersikap baik dekat Imran dengan memberi pinjam pemadam dekat Imran. Okey, dan contoh yang ketiga yang Ustaz nak ambil adalah bercakap benar. Okey, sebagai contoh, ketika berada dalam kelas, Ustaz kata, tolong jangan conteng papan putih. Tolong jangan conteng papan putih. Okey, tiba-tiba Ustaz masuk dalam kelas, Ustaz lihat dekat papan putih dah ada yang conteng. Dah ada yang conteng. Lalu Ustaz tanya Naim pula, Naim, siapa yang conteng? Okey, Naim bercakap benar. Ustaz, yang conteng papan putih itu adalah Azim. Okey, Azim yang conteng, Ustaz. Naim bercakap benar. Okey, itu adalah ciri-ciri budi pekerti yang mulia. Okey, murid-murid semua. Dan untuk ciri-ciri yang lain ini, Ustaz harap murid-murid akan baca dan juga akan cuba untuk menghafal ciri-ciri budi pekerti yang mulia ini. Okey, murid-murid semua. Okey, untuk pelajaran hari ini dalam buku teks akhlak, untuk tajuk budi pekerti yang mulia ini, sampai di sini saja. Ustaz harap murid-murid boleh faham dan jelas dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Dan sekiranya ada apa-apa pertanyaan ataupun persoalan, murid-murid boleh tanya Ustaz melalui Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.